Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi rahmat dan nikmatnya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama untuk kita menyambung semula berkenaan dengan tadabbur kita menerusi surah Yusuf alaihi salam. Dan insya-Allah hadirin mukminin mukminat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini insya-Allah barangkali kita akan menyudahi tadabbur kita dan renungan kita menerusi surah Yusuf AS dan beberapa tafsiran, dan kita akan khatamkan surah Yusuf AS setelah mana berminggu-minggu kita telah dapat mengupas berkenaan dengan ayat demi ayat. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada pagi ini bermula pada ayat 109 sehinggalah kepada ayat yang ke-111 insya-Allah. Dan saya doakan kepada para penonton dan para pendengar rahmati oleh Allah agar sentiasa dikurniakan kehidupan, kesihatan dan keafiatan, dan dilindungi daripada sebarang wabak yang memudaratkan, yang sedang menular, menimpa suatu musibah kepada seluruh dunia ini, supaya Allah Ta'ala melindungi kita. Allahumma anta rabban nas adhibil ba'sa ishfina wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, insya-Allah saya akan bacakan bermula daripada ayat 109 ya, sehingga kepada ayat 111. Dan pada siapa yang menonton boleh kongsikan kepada rakan-rakan di dalam Facebook masing-masing, supaya kita dapat mengambil manfaat dan pengajaran daripada surah Yusuf alaihissalam ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallah
daripada ayat yang kita bacakan, kita lihat pada ayat 109 terlebih dahulu ya. Baik, pada ayat 109 Allah SWT berfirman, dan kami tidak mengutuskan sebelum daripada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, melainkan ia daripada kalangan orang-orang lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk sesebuah negeri itu. Tidakkah mereka, yakni penduduk negeri tersebut, bepergian di bumi ini lalu melihat bagaimanakah kesudahan dan akibat orang-orang yang sebelum daripada mereka yang telah mendustakan rasul mereka? Dan sesungguhnya negeri akhirat itu akan ganjaran dan kenikmatannya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti dan tidakkah kamu berfikir? Baik, ini pada ayat yang ke-109 yang kita telah bacakan terjemahannya, dan insya-Allah kita akan cuba lihat beberapa tafsiran para ulama terlebih dahulu mengenai ayat ini. Kemudian kita akan pergi kepada tadabbur dan penghayatannya. Pertama, kita lihat daripada ayat yang ke-109. Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah mengutuskan baginda sebagai rasul, menjadi penutup bagi sekalian para rasul alaihi wassalatu wassalam yang lainnya, baginda adalah merupakan khatimun nabiyyin dan khatimul mursalin. Baginda adalah merupakan penutup bagi sekalian para rasul dan penutup bagi sekalian para nabi dan risalah dan syariah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat Al-Quran dalam suratul Al-Ahzab, Allah SWT ada berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu merupakan bapa bagi salah seorang daripada kalian semata-mata, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan di kalangan para rasul dan penutup bagi sekalian para nabi alaihi wassalatu wassalam. Cuma dalam ayat ini Allah menjelaskan pada baginda, sebelum daripada baginda ada rasul-rasul yang beratus ribuannya dan para nabi, para rasul yang ratusannya dan para nabi yang ratusan ribuannya yang telah diutuskan pada kaum-kaum mereka. Dan mereka juga telah menghadapi karenah-karenah daripada kaum-kaum mereka, pendustaan, pengingkaran, kezaliman, penindasan daripada keingkaran kaum mereka. Dan sekarang ini apa yang engkau lalui wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti jalan yang telah dilalui oleh para anbiya dan rusul yang mendahului kamu alaihi wassalatu wassalam. Cuma poin kat sini sebelum kita nak pergi kepada tadaburnya, kita lihat Allah menyatakan para rasul itu diutuskan illa rijalan, melainkan daripada kalangan lelaki. Di sini kalau kita lihat daripada tafsiran para ulama mufassirin di kalangan ahli tafsir menjelaskan kepada kita berdasarkan kepada ayat ini menunjukkan setiap para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tidaklah Allah mengutuskan mereka melainkan mereka itu adalah dipilih daripada kalangan lelaki. Maknanya jantina para nabi dan rasul ini adalah semuanya datangnya daripada jantina lelaki. Maknanya dekat sini tidak ada para nabi dan rasul yang diutuskan daripada kalangan wanita, dan tidak ada nabi dan rasul yang diutuskan daripada kalangan para malaikat, dan tidak ada nabi dan rasul yang diutuskan daripada kalangan jin. Walaupun di sana ada nukilan daripada para ulama tafsir yang menyatakan ada satu riwayat yang menyebutkan bahawasanya adanya rasul, tidak ada rasul melainkan semuanya diutuskan daripada kalangan lelaki.
melainkan 4 orang sahaja daripada kalangan wanita. Ada yang diriwayatkan menyatakan demikian, ya, mengatakan demikian, iaitu 4 wanita tersebut. Yang pertama adalah merupakan Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Allah mewahyukan kepada Sarah, ketika mana Sarah hendak dinodai ataupun hendak disentuh oleh raja yang menginginkan menginginkan untuk menodainya, maka Allah mengilhamkan kepada Sarah supaya Sarah membacakan firman Allah, membacakan berdoa, memohon kepada Allah dengan membacakan zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan apabila Sarah membacakan zikir tersebut, raja yang suka gilakan wanita ini tidak dapat menyentuh Sarah dan badannya menjadi kaku setiap kali dia bergerak. Ya, ada yang mengatakan Sarah. Kemudian ada yang mengatakan ibu Nabi Musa alaihissalam, berdasarkan firman Allah di dalam ayat Al-Quranul Karim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Yang mana Allah sebut dalam ayat Quran, kami telah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk menyusukan baginda. Setelah itu ambil baginda, letak dalam bakul dan pergi lepaskan baginda alaihissalam dekat sungai Nil. Maka Allah Ta'ala kata, jangan kamu takut wahai ibu Musa dan jangan kau bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan pastikan anak yang engkau lepaskan di sungai Nil ini tidak akan mati. Bahkan kami akan pulangkan dia pula kepada kamu dan kepada keluarga kamu, pada kaum kamu, dan kami akan memilihnya di kalangan orang-orang yang diutuskan menjadi rasul. Ya, baik. Itu yang mengatakan yang keduanya adalah ibu Nabi Musa. Yang ketiganya adalah Maryam. Sebab kita baca dalam surah Maryam, Maryam juga telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang bila Nabi Zakaria pergi jumpa Maryam, dan Nabi Zakaria terkejut kerana melihat ada makanan panas di musim sejuk dan ada makanan sejuk di musim panas yang telah diberikan, dihantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Sayyidatina Maryam. Dan dalam surah Ali Imran juga wujud perkataan, dialog antara malaikat Jibril dengan Maryam. Ketika mana Maryam mengatakan bahawasanya kepada malaikat Jibril, lam yamsasni bashar, macam mana aku boleh mengandungkan seorang anak sedangkan aku ini tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun dan aku tidak pernah berkahwin. Maknanya bila boleh bercakap dengan malaikat Jibril, boleh berkata-kata dengan malaikat Jibril, itu memberi maksud Maryam juga dikatakan ia sebagai seorang nabi. Ya, ini yang dinyatakan. Yang keempatnya, yang menyebutkan, ada juga riwayat yang lain juga yang menyebutkan tentang hal ini, yang mengatakan adapun yang keempat termasuk daripada mereka yang diwahyukan padanya itu, yang dikatakan dalam riwayat tersebut, ya, yang mengatakan bahawasanya wanita ini juga dikatakan merupakan seorang rasul. Saya tertinggal ada seorang lagi, ya, yang disebutkan dalam riwayat ini. Okey, mana tadi? Tetapi walau bagaimanapun para ulama majoritinya menolak riwayat hadis ini kerana hadis ini tidaklah sampai kepada darjat yang sahih. Apatah lagi apabila hadis ini telah bertentangan jelas dengan ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah telah menjelaskan bahawasanya wa ma arsalna min qablika illa rijala, kami tidak mengutuskan mana-mana rasul melainkan di kalangan lelaki. Jadi ayat Quran jelas menunjukkan adalah di kalangan lelaki,
maknanya tertolak padanya di situ daripadanya adalah kalangan-kalangan wanita. Ya, kalangan-kalangan wanita. Ya, baik. Cuma saya tertinggal ada satu lagi riwayat. Tadi saya dah sebut Sarah, saya dah sebut ibu Nabi Musa alaihissalam, kemudian juga Maryam, kemudian ada lagi satu riwayat yang mengatakan Hawa. Yang keempat adalah Hawa. Ada setengah kata Asia. Ya, Asia. Ini dalam ini adalah yang diambil, dipetik daripada tafsir Al-Qurtubi. Jadi mengatakan yang pertama ibu Nabi Musa, kemudian Sarah, kemudian Maryam, yang keempat adalah Asia. Ketika mana Asia diikat dan disalib oleh Firaun, tak diberi makan, tak diberi minum. Dan pada ketika itu mereka dalam tafsir menyebutkan bila setiap kali mereka datang kepada Asia, mereka terkejut baju Asia basah, seolah-olahnya ada orang memberi minum kepada Asia. Dan sehinggalah bila malaikat datang tanya kepada Asia, apa permintaan kamu? Maka dalam surah Tahrim Allah menjelaskan doa Asia, menyatakan Rabbi najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, lindungilah aku daripada kezaliman suamiku Fir'aun dan kuncu-kuncunya, dan binalah bagiku sebuah istana di dalam syurga. Ya, jadi ada yang kata yang keempat adalah Asia. Tetapi riwayat ini ditolak oleh para ulama disebabkan dia bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Cuma di sana timbulnya suatu perbahasan, ya. Kadang-kala ini kita nak pergi kepada sentuhan tadabbur sedikit, ya, penerangan penjelasan. Mungkin ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Rasul dan Nabi itu mesti di kalangan lelaki? Apa salahnya di kalangan wanita? Buruk sangat ke jantina wanita ini? Kenapakah tidak layak ke wanita ini untuk bergelar sebagai seorang Rasul atau seorang Nabi? Ya, kenapa mesti lelaki? Ya, mungkin golongan feminism akan mempersoalkan dan menganggap ini suatu penindasan, satu diskriminasi ataupun suatu ketidakadilan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagiannya dan tidak memberikan kepada sebahagian yang lain. Kalau kita lihat para ulama telah menjelaskan kepada kita bahawasanya kenapa dipilihnya lelaki, bukan untuk menafikan kelayakan wanita itu untuk menjadi seorang nabi ataupun rasul. Tetapi kalau kita lihat dari sudut fitrah kejadian Allah menciptakan lelaki dan wanita, kita lihat bagaimana lelaki itu disifatkan sebagai qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu memang Allah Ta'ala telah mencipta mereka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang pembela, sebagai seorang protector, pelindung kepada wanita. Sebab itu, kenapa Allah tak ciptakan Hawa dulu, baru ciptakan Adam? Kenapa Allah ciptakan Adam dulu, baru Allah ciptakan Hawa? Ini menunjukkan Allah menciptakan Nabi Adam AS mendahului Hawa supaya Nabi Adam membentuk, membimbing, menjadi pelindung kepada Hawa. Kerana Hawa adalah sebahagian daripada pelengkap kepada kehidupan Nabi Adam AS sebagai lelaki. Di sini pertama menunjukkan kerana fizikal, struktur tubuh seorang lelaki itu lebih mampu untuk menanggung bebanan-bebanan wahyu dan juga bebanan-bebanan tugas untuk menghadapi dan mengawal emosi dalam berhadapan dengan kaum-kaum yang sangat ingkar. Bukan setakat kata-kata mereka yang boleh merobek emosi, tetapi ancaman yang berbentuk fizikal juga perlu ditanggung. Masakan seorang wanita yang Allah ciptakan dengan kelembutan nak menanggung fizikal kejahatan daripada kaum, ya. Kalau kaum tu baling batu, rejam, pukul dan sebagainya, masakan seorang wanita boleh menanggung risiko seperti itu? Bagaimana kita lihat ada di kalangan para nabi direjam,
Ada di kalangan para nabi yang digergaji hidup-hidup seperti Nabi Zakaria. Ada di kalangan para nabi yang dipenggal kepala mereka seperti Nabi Yahya. Maka ini sesuatu yang amat berat bebanannya. Bahkan nak menerima wahyu itu sendiri pun suatu benda yang amat menyakitkan. Sehingga kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yatasaffadu araqah. Nabi SAW ini bila terima wahyu, berpeluh-peluh walaupun pada ketika itu di musim sejuk, seakan-akan badan Nabi menjadi panas kerana nak menanggung sakit turunnya wahyu ya daripada ayat-ayat Quran yang telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah kata dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah sebut kalau satu Quran ni Allah letak di atas gunung, di salah satu gunung di bumi ini, dia akan takut kerana nak melaksanakan perintah Allah, nak terima Quran tu, gunung pun akan pecah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menanggungnya, boleh memikulnya. Ia memerlukan kekuatan fizikal. Seorang wanita tidak mampu menanggung kekuatan fizikal. Ini bukan pertandingan kebijaksanaan. Ini soal tanggungjawab, responsibility. Soal untuk menanggung dari sudut emosi dan dari sudut fizikal. Maka sebab kerana itu Allah Ta'ala memilih di kalangan lelaki daripada para rasul dan nabi, dan Allah tidak memilih di kalangan wanita. Walau bagaimanapun ada di kalangan wanita yang telah Allah Ta'ala muliakan mereka di dalam Al-Quran, dan beri kelebihan tertentu kepada mereka walaupun tidak sampai kepada darjat para nabi dan rasul. Dan Allah juga memberikan ilham dan memberikan kepada mereka ilham daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kemuliaan. Baik. Jadi kalau kita lihat juga Allah tidak mengutuskan para nabi dan rasul di kalangan para malaikat. Ya, walaupun kalau kita tengok di dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin itu antara sebab mereka menolak dakwah menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mempertikaikan kenapakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka, mengutuskan pada mereka seorang nabi daripada kalangan manusia. Bahkan mereka nak supaya Allah utuskan kepada mereka daripada wahyu Allah Ta'ala itu adalah daripada kalangan para malaikat, supaya malaikat sendiri yang mengajar mereka, malaikat sendiri yang menyampaikan wahyu kepada mereka, tetapi bukanlah para nabi yang mana mereka itu daripada kalangan manusia yang sama seperti mereka. Sebab itu orang musyrikin, orang-orang kafir sebelum pada mereka menolak ajaran Nabi sebab mereka kata, kamu pun manusia seperti kami. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, surah Al-An'am contohnya ayat 8, Allah sebut, وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ لَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ. Mereka tanya, mereka tolak dakwah Nabi. Mereka kata, kenapa Tuhan tak turunkan kami je dari malaikat terus, Jibril sendiri turun. Jibril sendiri turun, Jibril sendiri baca Quran pada kami, supaya baru kami nak beriman. Kenapa kena bagi Muhammad? Muhammad manusia seperti kami. Kenapa dia dilebihkan daripada kami? Apa kurangnya kami? Ini antara egois, kesombongan yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi SAW. Sedangkan Allah kata, lau anzalna malak. Kalau kami turunkan malaikat yang menjadi rasul untuk mengajar kamu, kalau kamu ingkar, laqudiyal amr, malaikat akan hancurkan kamu. Sebab dia malaikat. Tapi bila yang Allah utuskan itu seorang manusia, ya, Allah utuskan Rasul itu seorang manusia, yang mana manusia ni dia ada elemen emosi. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rahmat kepada umatnya yang sangat tinggi melebihi Nabi-Nabi yang lain, yang disebutkan wama arsalnaka illa rahmah. Rahmat itu menyebabkan kalau kaum Nabi SAW ingkar pun, Nabi bila marah, Nabi tak hancurkan mereka. Kalau malaikat marah, semua kita ni kalau ingkar cakap malaikat sebagai Rasul utusan Allah, semua akan dibinasakan. Itu hikmahnya Allah kata dalam Quran. Ya? Jadi sebab itu, kenapa Allah tak utuskan Rasul di kalangan malaikat?
Banyak sebab ulama kata. Seperti kata Ibnu Ashur, pertama Allah tak utuskan daripada malaikat sebab malaikat tidak sama dari sudut kehidupannya dengan kita. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak berkahwin, malaikat tak qada hajat, malaikat tak tidur. Jadi tak lengkap syariat. Sebab tu Allah tak utuskan malaikat sebagai utusan Allah. Kalau Allah utuskan Nabi di kalangan manusia, Nabi itu makan, minum, tidur, qada hajat, berkahwin dan bermuamalat dan sebagainya. Jadi semua benda-benda itu menjadi contoh tauladan kepada kita untuk kita meneladaninya. Jadi kita sebagai manusia, kita boleh contohi cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi bergaul, cara Nabi berjual beli. Maka ia akan menjadikan sifat syariat ini sebagai the way of life, sebagai sesuatu agama yang merangkumi segala aspek kehidupan. Kalau malaikatlah yang jadi rasul kita, susah kita. Ya? Banyak benda yang kita tak boleh ikut agama. Dalam bab makan, minum, qada hajat, bergaul dengan isteri, berkahwin, kita tak ada hukum dekat situ. Itulah sebab Allah tak utuskan daripada malaikat, kata para ulama. Demikian juga Allah tak utus daripada para malaikat sebab malaikat tak ada istirahat. Malaikat tiap-tiap masa saat berzikir. Mampukah kita manusia, kalau Rasul tu adalah malaikat, setiap detik kita zikir, tak boleh tengok WhatsApp, tak boleh baca berita, mampukah kita? Tak mampu. Tapi orang musyrikin dulu, mereka tak berfikir. Mereka pergi tolak dakwah Nabi, kata kami nak malaikat, biar malaikat ajar kami. Astagfirullah. Mereka tak nampak hikmah Allah mengutuskan para rasul itu daripada bashar, daripada kalangan manusia, dan manusia itu pula Allah pilih jantinanya adalah lelaki, bukan wanita. Jangan wanita terasasi. Saya dah sebut dah tadi, saya dah bahaskan. Dan yang ketiga, disebutkan selain daripada kerana malaikat, kalau ingkar dia akan binasakan kita. Yang ketiga, Allah tak utuskan Nabi dan Rasul daripada kalangan jin. Kenapa Allah tak utuskan daripada kalangan jin? Walaupun jin dari sudut kehidupan, perjalanan kehidupannya sama dengan kita, tetapi jin itu sifatnya adalah tidak berilmu seperti kita. Dia tidak berakal lebih daripada kita. Bahkan kejadiannya Allah jadikan adalah lebih rendah daripada kita. Dalilnya Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Mana mungkin takkan Allah nak utuskan, takkan Allah Ta'ala nak utuskan Rasul daripada kalangan jin untuk ajar manusia, sedangkan manusia ini lebih pintar, lebih berakal dan lebih baik daripada struktur kejadian yang berbanding jin. Maka sebab itu ia menjadi satu penghinaan. Sedangkan dalam Quran juga Allah sebut, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan keturunan anak Adam. Dan kita kena ingat, masa Nabi Adam dihidupkan, Allah perintahkan malaikat dan juga iblis untuk sujud pada Nabi Adam. Atas dasar apa sujud itu? Atas dasar wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kerana Allah telah memberikan, mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam AS yang tak diajarkan ilmu itu pada malaikat dan tak diajarkan ilmu itu pada iblis dan keturunannya. Ada yang tanya saya, kenapa Allah bagi ajar Nabi Adam, cuba Allah ajar iblis, cuba Allah Ta'ala ajar malaikat, malaikat pun akan dapat? Ulama kata tak. Ilmu itu kalau diajar sekalipun kepada malaikat dan jin, mereka tak mampu untuk memahaminya. Sebab itu Allah mengajarkan manusia, iaitu Nabi Adam AS. Kerana manusia ni Allah berikan kepintaran akalnya melebihi daripada jin. Jadi sebab itu tidak diutuskan para rasul dan nabi itu daripada kalangan jin. Maknanya semua para rasul mesti daripada kalangan manusia. Tetapi semua rasul yang Allah utuskan, mereka tak diutuskan kepada kaum jin, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda Nabi SAW dipanggil sebagai sahibul thaqalain,
yang memberi maksud Nabi yang diutuskan kepada dua alam, dua manusia, dua manusia pula, dua makhluk, iaitu manusia dan juga jin, ya. Okey, baik. Kemudian kita lihat daripada ayat yang kita bacakan ini, kita bacakan tadi ayat 109, Allah menjelaskan nuhi ilaihim. Selain daripada Allah bagi tahu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah Rasul seperti Rasul-Rasul yang sebelumnya, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi SAW, mewahyukan kepada Nabi SAW, maknanya Nabi SAW menerima wahyu seperti mana wahyu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Sekarang ni kita nak tengok bagaimanakah sifat-sifat wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan nuhi ilaihim, kami yang telah memberikan wahyu kepada kamu wahai Rasulullah. Yang membedakan, ya, Nabi SAW manusia seperti kita. Tetapi ingat, walaupun Nabi adalah manusia seperti kita, Nabi juga ada sifat manusia pada dirinya, ingin berkahwin, ingin makan, ingin tidur, ingin rehat dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW diberikan beberapa kelebihan ke atas kita. Walaupun dalam Quran sebut, Nabi SAW menyatakan bahawasanya, Nabi menyatakan bahawasanya, kalau kita rujuk di dalam ayat Quran, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad, adalah merupakan manusia seperti mana kalian. Ya, seperti mana kalian. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul seperti kita, tetapi bezanya Allah telah memberikan beberapa kelebihan pada Nabi SAW. Pertama, baginda maksum daripada sebarang dosa. Dan keduanya, baginda dijamin oleh Allah daripada melakukan sebarang kekurangan dan kesalahan, daripada benda-benda yang mendatangkan dosa dan juga perkara yang dilarang. Dan juga baginda diberikan keberkatan pada tubuhnya. Dan baginda Nabi SAW juga diberikan wahyu yang membezakan baginda dengan manusia yang biasa. Baik, bila kita sebut bagaimanakah cara Nabi SAW menerima wahyu, kita nak detailkan. Bila kita belajar tafsir, kita kena faham ayat tu dengan detail. Bila Allah kata nuhi ilaihim, Nabi dulu pun dapat wahyu, kamu pun dapat wahyu seperti Nabi dulu. Apa makna wahyu? Wahyu adalah pemberitahuan atau isyarat yang disampaikan secara cepat dan tersembunyi. Itu makna wahyu. Maknanya Allah berikan pemberitahuan daripada Allah, percakapan daripada Allah, perkataan daripada Allah, ilmu daripada Allah kepada Nabi itu secara cepat dan secara tersembunyi. Orang lain tak perasan, orang lain tak dapat merasainya. Hanya Nabi SAW yang merasainya. Walau bagaimanapun, beza antara Nabi SAW dengan Nabi yang lain dalam menerima wahyu ni ada juga perbezaannya. Kalau kita lihat yang pertama, wahyu yang Allah beri kepada Nabi SAW dulu. Yang pertama, taklimullah mubasyaratan min wara'il hijab. Allah memberikan salah satu bentuk wahyu Allah beri pada Nabi SAW. Yang pertama, Allah cakap dengan Nabi SAW secara langsung, directly, tanpa sebarang perantaraan dan hijab, seperti mana yang telah Allah buat kepada Nabi Musa AS. Maknanya setiap para Nabi memang dapat wahyu, tapi wahyu yang setiap para Nabi dapat daripada Allah berbeza-beza daripada seorang Rasul dengan seorang Rasul yang lain, daripada seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain. Melainkan, ulama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dengan pelbagai bentuk wahyu daripada Allah yang tak dapat di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Nabi-nabi dan rasul yang lain dapat wahyu jenis satu version saja.
Nabi Muhammad SAW dapat wahyu daripada Allah banyak version, nak menunjukkan kelebihan baginda Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW dapat cakap dengan Allah secara langsung. Masa bila ni? Masa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah bawa jumpa Nabi Muhammad SAW, Allah bawa jumpa Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala cakap dengan Nabi SAW secara langsung, dan Nabi SAW cakap dengan Allah Ta'ala secara langsung. Seperti mana Allah Ta'ala tanya Nabi, wahai Muhammad, tahukah kamu fima yakhtasimul mala'ul a'la? Kamu tahu tak malaikat ni tiap-tiap hari mereka duk berbalah tentang apa amalan-amalan anak Adam ni, ya, amalan-amalan anak Adam ni. Maka Nabi jawab, Rabbi la adri, wahai Tuhan, aku tak tahu malaikat ni selalu duk cerita pasal apa tentang amalan-amalan anak Adam, ya, amalan-amalan anak Adam. Kalau kita tengok, saya sentuh sikitlah berkenaan dengan hadis itu, ya. Setiap hari malaikat di langit-langit Allah, seluruh lapis langit, di arash, malaikat ni selalu berdebat, berdebate. Kalau bahasa kita macam gosip lah, selalu bergosip. Tapi bukan gosip ni merujuk pada istilah yang tak baik, tapi maksud saya nak bagi perumpamaan gosip tentang benda-benda yang baik. Malaikat juga bersembang sama dia, ber-WeChat sama dia. Tapi cerita berkenaan dengan WeChat, berkenaan dengan apakah amalan anak Adam yang paling dicemburui dan yang paling dicintai oleh Allah. Malaikat kalau sembang sama dia, dia sembang amalan anak Adam apa yang kita cemburu, kita tak boleh buat, malaikat tak boleh buat. Dan amalan itu juga amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini sembang malaikat. Sebab tu Allah Ta'ala tanya Nabi, Nabi kata, aku tak tahu ya Allah. Dalam hadis tu, hadis ni hadis kursi, sebab Allah cakap langsung dengan Nabi SAW, Nabi cerita balik. Maka Nabi kata, aku tak tahu ya Rasul, aku tak tahu ya Allah. Allah jawab, fil kafarat. Malaikat ni setiap hari dia duk sembang tentang amalan anak Adam, tentang perkara-perkara kafarat, iaitu perkara-perkara yang menggugurkan dosa anak Adam. Sebab malaikat tak ada dosa, jadi malaikat tak boleh nak buat amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni beruntung, Allah bagi kat kita peluang untuk buat satu amalan yang makhluk lain tak boleh buat. Kalau kita tak buat juga, maknanya kita telah menghina diri kita sendiri. Contohnya, maka Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, ya Allah, apakah amalan itu? Maka dijawab, al-masyul aqdam ilal jama'at. Benda yang malaikat selalu duk sembang-sembang amalan anak Adam setiap hari ni. Dalam WhatsApp group malaikat ni, contohlah ya, selalu duk busy ni, masuk ni, sebab malaikat duk sembang tentang amalan ni. Apa dia yang pertama? Kaki yang banyak melangkah pergi ke tempat-tempat jamaat, tempat-tempat berhimpun untuk tujuan kebaikan. Kaki yang pergi solat Jumaat, kaki yang pergi solat berjemaah, manusia yang berjalan kaki pergi ke tempat majlis ilmu, yang tempat orang duduk berhimpun untuk duduk majlis ilmu. Ni kaki kita buat kuliah ilmu online, kaki yang melangkah untuk buka online ni samalah, ya. Dan kaki yang berjalan pergi ke medan perang. Semua ni malaikat duk sembang amalan ini. Yang nombor dua disebutkan adalah al-julusu fil masajidi ba'da salawat. Orang yang duduk di masjid lepas salat fardu sebab dia nak tunggu waktu salat seterusnya. Ni time PKP ni, kita tak boleh pergi masjid lepas kita salat satu fardu lepas maghrib, duduk kat tika salat sejadah kita tu tunggu waktu isyak. Malaikat duk sembang, fulan bin fulan duduk kat tika solat dia, duduk kat tempat solat dia sampai masuk waktu solat yang lain. Malaikat duk sembang bab ni. Semua malaikat, bukan malaikat raqib atid saja ni. 7 lapis langit, di arash pun sembang benda ni. Kemudian apa dia lagi? Isbaghul wudu' fil makruhat. Orang yang bila ambil wudu', dia ambil wudu', dia basuh lebih daripada basuhan yang sepatutnya dia basuh. Orang yang rajin ambil wudu', berada dalam keadaan taharah, kalau dia ambil wudu', dia tak kedekut, dia basuh lebih
patutnya sampai siku dilebihkan sedikit daripada atas siku. Ataupun makruhat ni maksudnya dia mengambil wuduk dalam keadaan sempurna walaupun pada waktu yang sulit baginya. Contoh macam dia berwuduk pada musim sejuk, dia wuduk juga, ataupun dia dapat kesulitan untuk berwuduk, tapi dia usaha untuk berwuduk tapi tidaklah sampai memudaratkan, ya. Kemudian disebutkan lagi apa amalannya malaikat duk sembang-sembang pasal kita ni, duk sebut nama-nama kita ni. Maknanya malaikat cukup kenal siapa yang buat amalan-amalan tadi, dia dikenali di sisi malaikat. Kalau mati esok, roh nak bawa naik langit, siapa nama? Fulan bin Fulan. Oh, yang ni kami kenal lah. Kami duk sembang pasal dia je. Sepanjang di hidup kami duk sembang pasal dia je. 7 lapis langit, semua kenal nama dia. 7 lapis bumi, semua kenal nama dia. Sebab amalan ni yang dia duk buat, dan amalan ni yang kami duk sembang. Allahu Akbar. Siapa tak buat amalan ni memang rugi. Lagi amalan apa lagi yang malaikat duk sembang ni? It'amut ta'am. Orang yang suka beri makan pada orang lain. Kita tengok musim PKP ni orang susah, kita hantar makanan, hantar keperluan, kita bagikan bantuan, banjir ke apa ke, umat Islam yang berada di Syria ke di Palestin. Tak boleh kita bagi sikit. Nabi kata walau bisyiqqi tamrah. Kalau kita mampu bagi walau separuh buah tamar pun tak apa dah, ya. Yang penting it'amut ta'am. Beri orang yang kelaparan untuk makan. Bukan bagi orang kaya makan. Orang kaya makan, kita beri makan pada orang kaya, mendapat pahala. Maksud saya, kita hanya menumpukan kekayaan, memberi kekayaan pada orang kaya saja. Orang miskin kita tinggalkan. Itu tak boleh. Tidak adil dan tidak berlaku keseimbangan, ya. Baik. Kemudian kita lihat walinul kalam. Malaikat duk sembang ni, siapa dia orang ni? Orang yang setiap hari dia bercakap perkataan yang baik-baik. Dia tak cakap perkataan yang mengundang dosa, perkataan yang mengundang kemurkaan Allah. Dia tak cakap perkataan-perkataan seperti ini. Jadi itu jagalah perkataan kita, tulisan kita, apa yang kita tulis di Facebook, di WhatsApp yang kita share. Ini semua kita kena jaga bahasanya, kebenarannya, tidak ada kepalsuan, tidak ada unsur fitnah dan sebagainya. Ini kita kena jaga. Kemudiannya wassalatu billaili wan nasu niyam. Malaikat juga duk sembang orang-orang yang selalu bangun mengerjakan salat malam. Inilah antara amalan-amalan yang selalu disembangkan dan dibicarakan oleh para malaikat di langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey, baik. Kita balik semula pada tajuk kita tadi, ya. Baik. Kita balik semua tadi tentang sifat wahyu. Yang pertama sekali, Nabi SAW menerima wahyu dengan Allah bercakap langsung dengan Nabi SAW. Yang kedua, iaitu an-nafathu fir-ra'. Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW dengan mengilhamkan kepada Nabi SAW ke dalam hati Nabi. Nabi tengah duduk, tiba-tiba Nabi dapat ilham. Itu juga wahyu yang cara Allah berikan pada Nabi SAW. Boleh tengok surah Asy-Syura ayat yang ke-51. Allah Ta'ala sebut, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Tidaklah Allah itu memberikan kepada manusia, ini kalangan para nabi, melainkan Allah bercakap dengannya secara langsung dengan wahyu atau melalui hijab, ataupun Allah utuskan rasul, ini malaikat kepada mereka, ya. Sebab itu antara cara contoh Nabi SAW mendapat wahyu adalah melalui ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Nabi dapat wahyu melalui mimpi, ru'ya as-sadiqah. Nabi mimpi, Nabi dapat wahyu itu melalui mimpi Nabi SAW. Seperti mana Nabi Ibrahim bermimpi sembelih Nabi Ismail, itu adalah wahyu. Macam tu juga Nabi SAW juga pernah bermimpi Nabi dapat mengerjakan umrah di Mekah dalam keadaan aman. Suatu Nabi ajak untuk pergi buat umrah, ajak sahabat, sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya
Nabi SAW dan para sahabat dapat melaksanakan umrah qada di Mekah dalam keadaan aman berdasarkan mimpi yang benar. Mimpi Nabi itu juga adalah wahyu dan benar. Yang keempat, Nabi SAW dapat wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam beberapa cara. Yang pertama, datang kepada Nabi SAW dalam rupa asal malaikat Jibril. Nabi-Nabi yang lain, kalau jumpa malaikat Jibril alaihissalam, mereka jumpa malaikat Jibril dalam keadaan rupa manusia. Tapi Nabi SAW dapat tengok malaikat Jibril dalam rupa yang asal. Ini disebut dalam ayat Quran sendiri. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril rupa yang asal itu di ufuk kerana terlalu besar. Yang kedua, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW melalui menyerupai manusia. Menyerupai rupa manusia dan datang macam manusia, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercakap dengan Nabi, bersembang dengan Nabi, dan ini adalah keadaan yang lebih ringan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab manusia cakap dengan manusia ringanlah berbanding nak tengok malaikat Jibril secara fizikalnya, itu agak beban dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu 2 kali saja ulama cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat asal rupa malaikat Jibril alaihi salam. Dan wahyu yang seterusnya yang Allah beri kepada Nabi SAW adalah salsalatil jaras, iaitu Nabi SAW mendapat wahyu adalah melalui mendengar bunyi loceng yang amat dahsyat, loceng yang amat kuat. Pernah Aisyah tanya Nabi Rasulullah, macam mana wahyu itu, macam mana keadaan kamu bila kamu terima wahyu? Nabi kata, seperti aku dengar bunyi yang ingin menyakitkan, bunyi loceng yang amat kuat, yang amat menyakitkan aku. Ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ada juga riwayat yang menyatakan masa wahyu datang kepada Nabi SAW, Nabi terdengar bunyi dawiyan kadawiyin nahal, bunyi dengungan macam bunyi tebuan atau bunyi lebah. Macam manalah bunyi tebuan lah. Nabi akan dengar bunyi seperti itu. Sayyidina Umar kata, kalau kami duduk di samping Nabi, kami boleh dengar bunyi macam bunyi tebuan tu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tebuan lebah tak ada, tapi dengar bunyi tu. Maknanya Nabi sedang mendapat wahyu. Ada pula riwayat yang mengatakan bila Nabi SAW dapat wahyu, disebutkan bahawasanya badan Nabi berpeluh. Badan Nabi berpeluh. Fayasifu anhu wa an jabinahu yatafassadu araqa. Nampak dahi Nabi ni berpeluh. Maksudnya basah lecun lah. Bila Nabi dapat wahyu tengah duduk elok-elok ni, tiba-tiba berpeluh, badan bergetar-getar. Tengok baju Nabi basah kuyup. Bayangkan, bukanlah nak kata Allah menyeksa kan, bayangkan nak katakan beratnya perintah Allah tu, Nabi SAW tolong tanggung bagi pihak kita. Bayangkan, cuba kalau kita yang terima wahyu tu, rasanya hari kedua, ya Allah, tak larat dah nak jadi Nabi dengan Rasul ni. Berat sangat, sakit, tak mampu nak pikul, tak mampu nak tanggung wahyu Allah ni, perintah Allah ni. Give up lah, resign terus. Tapi para Nabi dan Rasul tidak berbuat demikian. Mereka ada tugas, mereka gagah. Allah beri responsibility pada mereka. Mereka sayang pada umat dia. Sebab tu mereka memikul. Setiap kali wahyu turun, mereka pikul benda-benda ini, semata-mata kerana hendak menyampaikan kepada umatnya, menginginkan umatnya beriman, menginginkan umatnya masuk syurga. Jadi Nabi tanggung semua bebanan itu untuk kita. Baik, kita kalau main sampai berpeluh lecun pun kita penat. Tapi kita main kejap je. Kita nak rehat masa bila, kita boleh rehat. Wahyu ni Allah nak turun masa bila, Nabi kena terima. Tak boleh menolak. Postpone esok boleh tak? Saya penat lah hari ni. Nabi pun ada tugas lain. Tapi tidak, Nabi SAW tidak menolaknya. Ada juga riwayat yang lain menyatakan berat badan Nabi ketika turun wahyu itu menjadi lebih berat daripada seekor unta. Siapa pernah pikul unta?
Pikul, angkat unta. Bayangkan berat Nabi ketika menerima wahyu seperti seakan-akan memikul seekor unta jantan. Disebutkan dalam satu hadis, Zaid bin Thabit menyatakan, in kana la yuha ila Rasulillah SAW wa huwa ala rahilatihi fatadribu bijiraniha. Disebutkan bahawasanya Nabi SAW, ya, kalau dapat wahyu tu, pernah satu ketika Nabi dapat wahyu, peha Nabi tertindan sedikit masa duduk bersila. Peha Nabi tertindan sedikit di atas peha Zaid bin Thabit. Bila tiba-tiba wahyu turun, Zaid bin Thabit dapat rasakan peha Nabi yang yang tindan atas peha dia menekan sehingga dia tak tertahan. Kerana rasa begitu berat dia nak angkat dia punya peha dia tu, tak boleh. Berat, seakan ambil benda berat letak atas badan dia. Masya Allah, ya. Nak menunjukkan pada kita, sehingga kan kata Aisyah, kalau Nabi SAW mendapat wahyu sedangkan baginda sedang berada di atas tunggangannya, maka hampir-hampir baginda itu jatuh daripada tunggangannya dan patah lehernya kerana berat yang tak mampu untuk baginda memikulnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana bukannya mudah, ya, seorang rasul itu hendak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Dan disebutkan juga Nabi SAW apabila menerima wahyu yang seterusnya, ya, Nabi demam. Allahu Akbar. Nabi demam. Kata Aisyah, ketika mana berlakunya peristiwa aku difitnah, kisah Al-Ifk, aku difitnah. Dan ketika itu Allah turunkan wahyu kepada Nabi, dan Nabi telah menerima wahyu itu, sehingga kan menyebabkan kana ya'khudhuhu minal buraha. Nabi SAW dapat buraha. Ulama kata, apakah itu buraha? Buraha itu tersangat-sangat panas kerana akibat demam. Bila Nabi dapat wahyu saja, esok mesti Nabi demam. Immediately akan demam. Allahu Akbar. Agak-agak kita ni, saya selalu bila baca ni terfikir, ya, saya paling geram sekali orang yang mengaku dia Nabi. Rasa nak tumbuk dan tampar saja. Minta maaf lah cakap. Dia boleh duduk sambil makan kek lapis ke, sambil duduk makan lempeng, tiba-tiba kata, saya dah dapat wahyu. Senang sangat dapat wahyu. Ada orang boleh claim pula kata dia dapat wahyu daripada Allah, dia dapat ilham daripada Allah, dia ni utusan Allah, dia ni Nabi untuk Melayu lah, Nabi untuk akhir zaman lah. Macam mana ni? Kita baca dalam hadis, sahabat cerita, Nabi dapat wahyu sampai demam. Dia dapat wahyu sambil makan je. Macam mana ni? Ya? Ringan sangat ke perkataan Allah tu, ataupun apa yang dia dapat ilham tu perkataan syaitan? Ya? Sedangkan Nabi demam. Nabi demam, kata Aisyah. Dan demam Nabi itu bukannya sehari betul-betul sembuh. Kadang berhari-hari lepas tu Nabi sembuh, dapat wahyu lagi, demam pula. Allahu Akbar, ya. Dan yang kelima, yang seterusnya disebutkan Nabi bila dapat wahyu, fayataghayyara wajhahu. Wajah Nabi akan berubah warna kemerah-merahan seperti orang yang sedang menanggung kesakitan. Nabi kan putih. Tengok, kata Imam Nawawi, taghayyara al-bayad ila sawad. Disebutkan, ya, taghayyara al-bayad ila sawad. Nabi bila dapat wahyu, wajah Nabi yang putih jadi seperti warna kebiru-biruan, macam orang yang sedang lemas. Sebab tu Allah kata dalam Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami, wahai Muhammad, akan sampaikan kepada engkau perkataan yang memberatkan, thaqil. Kerana Quran ini, perintah Allah ni berat sebenarnya. Sebab tu kita kalau yang tak terima perkataan Allah pun, kita dah rasa, nak buat pun kita rasa berat dah perintah Allah ni. Nak jaga perintah Allah ni pun kita rasa berat. Itu belum lagi kita menerimanya. Nabi bukan takat menerimanya, menyampaikannya, mengajarkannya, mengamalkannya lagi. 3 benda. Kita buat satu benda je.
Nak suruh amal, nak suruh jaga pun dah berat, dah malas. Belum lagi nak terima, belum lagi nak sampaikan. Allahu Akbar. Malu kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat kata taghayyara wa sara launu wajhahu karraman. Berubah wajah Nabi ketika terima wahyu seperti wajah Nabi warna ramat. Warna ramat ni ulama kata warna kelabu, rumadi. Warna kelabu dekat warna kehitam-hitaman. Bayangkan Nabi putih boleh tukar wajah jadi warna macam tu. Kalau kita lah, Allah, orang tengok ni pasal apa wajah jadi macam ni. Ya? Barangkali kita pun dah tak mampu dah. Siap-silap minta MC dekat doktor. Ya? Dan minta bercuti dan sebagainya. Ya? Ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan Nabi SAW ketika baginda menerima wahyu. Dan ada riwayat lagi menyatakan Nabi bila terima wahyu, Nabi akan tutup kepalanya dengan pakaiannya. Ini disebutkan oleh Ubadah bin Samit, idza unzila alaihi alwahy nakasa ra'sahu wa nakasa ashabu ru'usahum falamma utliya anhu rafa'a ra'sah. Nabi kalau dapat wahyu, kepala Nabi ni macam ada benda menekan jadi berat, Nabi akan tundukkan kepalanya, Nabi akan ambil baju tutup kepala dia. Sahabat bila tengok Nabi buat macam tu, sahabat pun tundukkan kepala kerana nak rasa macam mana Nabi rasa, walaupun sahabat tak rasa. Sehinggalah lepas dah habis Nabi tanggung tunduk kepala tu, Nabi pun angkat kepalanya, baru Nabi SAW akan membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabat seperti mana yang telah Nabi SAW menerimanya daripada Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dan pernah ditanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah keadaan wahyu yang paling ringan menimpa kepada Nabi SAW? Keadaan yang paling ringan wahyu itu menimpa Nabi SAW. Maka Nabi kata yang paling ringan menimpa aku macam tadilah, malaikat Jibril datang menjadi manusia, dan yang seterusnya iaitu jadi ghatid. Maknanya Nabi SAW macam tertidur, kemudian baginda macam berdengkur sekejap, kemudian Nabi terjaga dan Nabi menyampaikan wahyu yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau tertidur berdengkur, jaga tu tak dapat wahyu tu. Itu dapat syok tidur saja, ya. Baik. Okey, itu berkenaan dengan tafsir, kita berkenaan dengan bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi SAW. Dan kita tengok dekat sini Allah sebut min ahlil qura. Allah menjelaskan Allah tidak mengutuskan Rasul, melainkan Allah utuskan Rasul itu daripada lelaki, dan Allah utuskan Rasul itu kepada penduduk bandar atau negeri. Qura. Al-Qura dekat sini merujuk kepada ibu kota, merujuk kepada tempat yang menjadi bandar, bukan tempat pendalaman, bukan kampung-kampung dalam, tapi di bandar. Ini satu pengajaran yang sangat besar yang kita kena belajar sebenarnya. Sebab tu Mekah, Mekah memanglah dia kawasan yang di lereng-lereng lembah, di sebalik bukit, tapi dia adalah merupakan ibu kota bagi daerah Mekah pada ketika itu, maknanya daerah kawasan itu. Ya, maknanya menjadi tempat tumpuan orang bermustautin dan tempat orang bersinggah dekat situ. Ya. Bukan kawasan corok-corok, celah-celah bukit, tak. Di sini menunjukkan pada kita, Allah tidak utuskan para Nabi dan Rasul. Lepas Allah pilih, Allah akan perintahkan mereka pergi berdakwah, menyampaikan risalah di kawasan-kawasan bandar dahulu. Jangan orang duduk kampung kecil hati pula. Tak. Mesti selesaikan masalah bandar. Kenapa kata para ulama? Kata para ulama tafsir, disebabkan penduduk di bandar itu, mereka adalah biasanya lebih educated. Lebih macam kalau nak bercakap dengan dia lebih mudah faham. Mereka kuasai bahasa dengan bagus. Kalau penduduk kampung ni, mungkin mereka tak terpelajar sikit. Kalau Nabi cakap bahasa Quran, takut diorang dema ni pula tak faham. Sebab bahasa tu tinggi. Ya. Jadi Allah utuskan mana-mana Nabi, daripada Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, mesti Allah kirimkan mereka pergi ke ibu kota. Kenapa? Pertama, di ibu kota itu, ulama kata,
menjadi tumpuan orang ramai. Jadi dia menjadi tempat berhimpun, tempat tumpuan. Bila Nabi dakwah kat situ, jadi mudah tugas Nabi sebab semua orang datang ke situ. Jadi Nabi sampaikan. Sebab tu bila Nabi berdakwah kepada penduduk Mekah sendiri tolak. Masa musim haji, penduduk luar datang ke Mekah nak buat haji. Nabi ambil peluang tu berdakwah sehingga tercetuslah perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua dengan penduduk Madinah. Sebab tu diutuskan di bandar. Nabi Ibrahim pun pergi bandar, Nabi Musa pun pergi bandar. Bandar tu tempat Fir'aun punya tempat tu. Nak menunjukkan bahawasanya kalau kita berjaya membentuk masyarakat bandar, insya-Allah lepas masyarakat bandar dah dibentuk, dari sudut keimanannya, agamanya, pengetahuan hukum hakamnya, kepribadian syakhsiah dan akhlaknya, lepas tu penduduk bandar boleh berkembang, migrate atau pergi sebarkan pula kepada penduduk luar bandar. Kerana saya sebut tadi, ulama kata kerana bandar menjadi tumpuan. Orang yang di luar bandar di kampung juga akan datang ke bandar sebab nak tengok bandar. Sebab tempat mereka tak adalah seperti tempat di bandar tu, ya. Mereka akan datang. Itu sebab pertama. Sebab kedua, kerana mereka ini lebih menguasai pengetahuan. Jadi senang nak debate, senang nak dialog, ya. Sebab mereka ini ada ilmu. Mereka pernah dengar pengalaman daripada orang-orang bermacam-macam. Jadi bila Nabi nak sampaikan ilmu pada mereka, mereka lebih mudah untuk faham. Mereka lebih mudah untuk terima. Ini strategi dakwah. Allah nak utuskan Nabi bahawa Allah tengok location, logistik bagus tak bagus. Bukan main hentam saja hantar, tak. Logistik tu penting. Supaya benda tu boleh memberi efektif, kesan yang lebih bermanfaat. Ya. Yang ketiga, kenapa dihantar di bandar? Disebabkan mereka ni lebih tidak bersifat kasar. Lebih tidak bersifat kasar. Kalau orang pedalaman ni, mereka lebih kasar, mereka lebih... sebab mereka tak terpelajar kan. Kemudian bahasa mereka pun bahasa yang tidak bagus. Kemudian pengetahuan mereka pun terlalu rendah. Jadi sukar untuk Nabi SAW berdakwah dan mereka lebih bukan bercakap kasar saja, sikap mereka juga lah kasar. Sebab itu dalam Quran Allah sebut al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Allah kata orang Arab pedalaman itu mereka lebih kuat kufurnya dan lebih kuat kemunafikannya. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan orang kampung, mereka punya fanatik tu lagi susah untuk mereka nak tolerate berbanding kita nak bercakap dengan orang bandar. Ya? Contoh kalau kita buat perbandingan, kita pergi kat bandar, kita nak sampaikan sesuatu ilmu pada orang bandar, mereka lebih open-minded untuk terima apa kita cakap. Mereka boleh terima, mereka boleh bersifat terbuka. Tapi kalau orang kampung, once dia dah pegang satu benda tu, kita datang nak pergi tegur dia, memang sangat susah. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala utuskan pada Nabi, selesaikan masalah di bandar dulu. Sebab yang seterusnya kata para ulama, kenapa Allah pilih bandar? Sebab bandar menjadi tempat adanya kerajaan, tempat adanya kuasa. Mana ada kawasan di kampung-kampung itu menjadi tempat kuasa. Jadi kalau Nabi berjaya berdakwah pada penduduk bandar, dan penduduk di bandar itu menjadi beriman dan mereka memiliki kuasa, mereka boleh menggunakan kuasa mereka untuk memerintahkan penduduk di kampung-kampung pedalaman supaya beriman kepada Allah. Lebih mudah untuk mereka menyebarkan dakwah itu. Sebab tu kita lihat ayat Allah Ta'ala ni sangat berobjektif bila Allah Ta'ala cerita kepada Nabi SAW. Sebab ada di kalangan para Nabi yang terfikir, kenapalah Allah tak hantar kami dekat tempat pedalaman supaya kami berdakwah dengan orang-orang Arab begitu. Sebab nak berhadapan dengan orang-orang bandar ni pun ada perangai dia tersendiri. Mereka ada ego, susah nak beriman. Ya, memang mereka open-minded, mereka boleh berfikir, tapi mereka susah untuk beriman sebab mereka susah nak lepaskan kuasa mereka, jawatan mereka, kekayaan mereka, pengaruh mereka. Itu pula cabaran dia.
Tapi kalau Nabi SAW berjaya, maka Nabi SAW akan lebih mudah untuk mengembangkan ajaran Islam itu sendiri. Ya, baik. Kemudian kita lihat dekat sini, kita lihat yang disebutkan oleh para ulama, ya, pada ayat yang ke-109, Allah Ta'ala menyatakan, afalam yasiru fil ard. Allah perintahkan kepada penduduk-penduduk bandar, yakni musyrikin Mekah itu, supaya mereka pergi berkelana ke tempat-tempat bandar-bandar yang lain seperti mereka, yang juga pernah dikirimkan oleh Allah Rasul pada penduduk bandar itu. Okey, ini poin yang sangat cantik. Kan tadi Allah sebut pada Nabi SAW, Nabi-Nabi dulu pun dihantar pada kaum dia di bandar juga. Dan kalau kita perasan, kita sendiri kalau nak pergi negara orang, kita mestilah nak tengok bandar dia. Takkan kita nak tengok kampung dia. Kampung dia tak ada apa sangat. Mesti kita nak tengok bandar dia. Sebab bandar dia melambangkan ketamadunan penduduk di negara itu. Kita pergi negara mana pun, Turki ke, Spanyol ke, UK ke, kita nak tengok bandar dia. Sebab di bandar itulah yang melambangkan ketamadunan dia, kemajuan kerajaan dia, macam mana mentaliti masyarakat dia kat bandar. Sebab itu Allah bagi tahu dekat musyrikin ketua-ketua ni, mereka kan selalu pergi rihlat asy-syita'i was-saif. Mereka selalu pergi berniaga. Mereka juga akan pergi mengembara. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa tidak kalian pergi ke bandar-bandar di setengah negeri ataupun negara yang lain yang kalian lewati di situ. Cuba kalian tengok bagaimana Allah telah menjadikan bandar-bandar negeri mereka yang mereka agungkan dahulu, tapi bila mereka ingkar, mereka tidak patuh pada Allah, Allah telah menghancurkan bandar mereka, sehingga bandar mereka itu, orang datang nak tengok bandar mereka, orang nampak kesan-kesan hukuman Allah, azab Allah, bala Allah kepada mereka. Segala apa yang telah mereka usahakan, segala apa yang telah mereka bangunkan, telah Allah jadikan sebagai suatu pengajaran. Dan benda itu mereka tinggalkan, yang mereka tak ada ambil manfaat bersama mereka selepas kematian sedikit pun. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau saya boleh petik daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan, ya, boleh tengok surah Ad-Dukhan pada ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebut tentang kaum Ad, kaum Thamud. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, kamu pergilah ke bandar-bandar, negeri-negeri, negara-negara yang mana tempat dahulu di sana merupakan suatu bandar metropolitan, bandar yang sangat bertamadun, bandar yang sangat agung, bandar yang sangat hebat binaannya. Tapi bila kalian pergi sekarang, tempat tu jadi padang jarak, padang terkukur. Allah kata, kam taraku, berapa banyak kaum-kaum yang dulu dah hidupkan bandar mereka, bila Allah turunkan bala, azab, taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak mereka telah tinggalkan kebun-kebun dan mata air mereka yang mereka tak dapat nikmati sebab kena bala tadi. Wa zuru'in wa maqamin karim, mereka tinggalkan juga hasil kekayaan mereka dan singgah sana mereka. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan segala nikmat yang mereka berseronok dengannya, mereka dah tinggal. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Sekarang ni kata Allah, kami bagi orang yang beriman pula pergi ambil balik bandar tu, hidupkan balik bandar tu. Allahu Akbar. Maknanya kat sini pengajaran yang sangat banyak kita boleh ambil pada ayat 109 ni. Pengajaran yang pertama saya sebut tadi, Allah Ta'ala sebut kepada kita, daripada pengajaran yang pertama, Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW, Allah utuskan Nabi seperti mana Rasul sebelum ni. Maknanya Allah nak bagi tahu pengajaran pertama, ujian
yang paling berat menimpa orang beriman, tidak ada ujian melainkan ujian yang menimpa para anbiya alaihissalatu wassalam. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam satu hadis yang saya boleh quotekan di sini, asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthala fal-amthal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, menyatakan sedahsyat-dahsyat ujian yang Allah berikan pada manusia di atas muka bumi ini adalah para nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, yubtala rajul ala hasabi dinihi. Allah akan uji seseorang itu mengikut kekuatan agama dia. Fa in kana fi dinihi salabah. Kalau dia pada agama dia itu adalah sangat kental, Allah akan bagi lagi kuat ujian kepadanya. Kalau dia pada agama tu sangat dangkal, sangat cetek kekuatan dia pada agama, maka Allah akan ringankan ujian kepadanya. Maknanya dekat sini pengajaran pertama kita kena ambil, Allah nak bagi tahu kat Nabi SAW, kamu adalah rasul seperti rasul terdahulu. Macam mana ujian yang kamu hadapi ni, wahai Rasulullah, sama macam Nabi dulu. Kalian adalah orang yang paling berat mendapat ujian daripada Allah. Maknanya, kita ambil pengajaran, Nabi Muhammad SAW diberi motivasi oleh Allah. Nabi dapat ujian berat macam ni, jangan Nabi sedih. Sebab Nabi sebelum Nabi pun ada yang diuji yang lebih teruk, ataupun yang sama seperti Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita dalam kehidupan, kalau kita diuji, kita letak suatu pertanyaan dalam diri kita. Berat mana pun bahu kita nak memikul ujian yang diberikan oleh Allah, kita tidak pernah diuji seberat orang-orang yang dicintai oleh Allah, iaitu yang menjadi kekasih Allah, para Nabi alaihimussalatu wassalam. Macam mana pun kita rasa beratnya, ya Allah, kau beri ujian pada aku, kita selalu ingatkan diri kita, kita bukan orang yang terberat mendapat ujian. Ada orang lebih berat mendapat ujian daripada kita, sedangkan mereka itu lebih baik daripada kita, lebih sempurna daripada kita. Kenapa kita nak mengadu, sedangkan yang lebih sempurna, yang lebih dicintai, yang lebih baik daripada kita tu mendapat ujian lebih berat daripada kita, mereka tidak pernah pun mengadu dan berputus asa, siapalah kita ni. Dan kita kena ingat perkara yang kedua, pengajaran dia. Kalau Nabi dan Rasul itu diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat pada sesiapa pun, kerana apa mereka dapat ujian seperti itu? Sebab kerana mereka kekasih Tuhan. So kita letak pengajaran dalam hidup kita. Kita pun kalau nak jadi kekasih Tuhan, kita pun kena sanggup untuk menelan dan memikul dan menanggung segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mampu nak menanggung, kita tak mampu nak memikul, maknanya kita hanya berdusta pada kata-kata kita mencintai Allah, sedangkan ujian daripada Allah pun, kelayakan untuk kita layak mendapat kekasih Allah itu, hamba Allah itu pun kita tak lulus. Anggaplah ujian Allah ni seperti satu examination. Allah bagi kita satu exam. Kalau kamu dapat sanggup hadapi ujian ini, kamu lulus, kamu jadi hamba aku. Kamu jadi orang yang aku cintai. Kamu jadi orang yang aku kasih. Tapi kalau kamu tak tanggung, tak sanggup hadapi ujian ni, minta maaflah. Kalau kamu cakap kamu sayang aku pun, aku tak boleh kata aku sayang kamu. Sebab ujian ini kamu tak lulus. Itu tidak membuktikan yang kamu benar-benar mencintai aku. Ini satu pengajaran yang besar. Sebab tu Allah suruh Nabi SAW bersabar menghadapi karenah kaumnya. Ya? Dan kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi itu ke bandar? Ya? Ke bandar. Yang kita nak lihat dekat sini, Allah hantarkan kepada Nabi itu ke bandar. Nabi rasa berat ujian itu di bandar. Kan orang bandar ni perangai dia lain pula kan, berbeza pula. Tapi ada pengajaran kedua yang boleh kita ambil dekat sini, ya, iaitu menunjukkan kepada kita, yang pertama, kita hendaklah membangunkan masyarakat di bandar.
kalau kita boleh membentuk masyarakat di bandar berasaskan kepada kehidupan agama dan ketakwaan kepada Allah SWT, kembali kepada pensyariatannya, insya-Allah. Ya, kalau kita berjaya membentuk begitu, insya-Allah kita boleh membawa benda itu ke luar bandar. Tapi kalau kita tengok perangai masyarakat di bandar lebih teruk, kejahatan yang mereka buat, kezaliman yang mereka tindas orang di luar bandar, kerakusan mereka, ketamakan mereka, mengambil hak orang yang lebih lemah daripada mereka, mereka lebih berleluasa dalam berzina, mengetuai contoh berbanding orang di luar bandar. Selama itulah kita masih gagal untuk membina sebuah negara yang disebut dalam Quran baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang bersih daripada segala kekotoran dan Tuhan sentiasa mengampuni penduduknya dan membukakan pintu langit dan bumi supaya mereka mendapat keberkatan. Sebab itu berjihadlah kita membina generasi dia akan datang yang mewarisi, menguasai di bandar-bandar, menguasai kawasan bandar kita ni dalam semua aspek perniagaan ke apa ke, semua di kalangan orang-orang yang bertakwa pada Allah. InsyaAllah kita berjaya membina sebuah negara yang aman dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita tengok apa-apa elemen pemikiran baru, pemikiran yang menyesatkan, budaya baru, semua datang daripada bandar, kemudian dia menular pergi ke luar bandar. Orang bandar ni dia nak dapat akses apa-apa pun lambat. Orang bandar akan dapat dulu, kan? Jadi sebab tu kita kena membina sesebuah negara, membentuk masyarakatnya daripada kawasan daerah ibu kota terlebih dahulu. Ya, ibu kota terlebih dahulu. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil juga, yang ketiga kita boleh ambil kat sini, Allah sebut afalam yasiru fil ard. Tidakkah manusia itu berkelana di atas muka bumi ini, pergi ke bandar-bandar melihat bagaimana Allah menghancurkan. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya pengajarannya, yang pertama, perintah Allah supaya kita ini pergi berkelana untuk mengambil pengajaran. Dan Allah Ta'ala suruh kita mengambil pengajaran itu. Apa makna pengajaran yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita ambil? Kalau kita lihat daripada surah Yusuf alaihi salam ini, kalau kita renungkan pada surah Yusuf ini, Allah Ta'ala sebut afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kamu tengok orang-orang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah nak suruh kita tengok bagaimana bandar yang dibina oleh manusia, jika dia dibina ketamadunannya, pembangunannya, ia lebih kepada pembangunan material, tetapi tidak ada pembangunan insani, manusiawi, rohani, maka ia akan membawa kepada pengakhiran dan kemusnahan. Ingat, dalam hidup kita, kita berdoa diajar oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kena ada keseimbangan. Allah bagi tahu kepada kita, umat terdahulu, Ad, Thamud, Fir'aun, mereka adalah orang yang bijak, mereka adalah orang yang gagah, kanu ashadda minhum quwwah wa atharul ard wa amaruha akthara mimma amaruha. Allah sebut dalam Quran, mereka itu lebih kuat daripada umat zaman sekarang. Yalah, nak angkat batu bata, nak buat piramid tu, kita pakai excavator, pakai macam-macam alat. Diorang pakai kudrat tubuh. Mereka lebih kuat daripada kita, mereka lebih pintar daripada kita. Binaan mereka dah ribuan tahun masih kukuh. Binaan kita kalau dah ribuan tahun mungkin dah reput dah, bocor sana sini dah. Allah kata walaupun mereka kuat, mereka hanya mementingkan soal pembangunan material, pembangunan duniawi, pembangunan nafsawi, menyebabkan hidup manusia ni kalau bina atas dasar itu, mereka akan rosak, mereka akan hancur, mereka akan binasa.
Dan mereka dustakan Nabi mereka dan Rasul. Kenapa? Sebab Nabi diutuskan untuk membina kerohanian mereka. Nabi diutuskan untuk membina akhlak mereka. Nabi kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Membina sifat manusiawi, membina sifat insani, membina sifat yang disebutkan kepada sifat rahmat dalam diri mereka. Tapi mereka menolaknya, menyebabkan mereka hidup dalam nafsu, kejahilan, kesesatan, dan akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah. Dan tengoklah kesan-kesan binaan mereka yang gah itu, sekarang ini hanya tinggal suatu pengajaran kepada orang yang kemudian harinya. Ya, sebab tu Nabi SAW melarang kita pergi ke tempat-tempat yang ditimpa azab dalam hadis Muslim, untuk kita berseronok tanpa mengambil pengajaran. Tak boleh kita pergi Petra, tak boleh kita pergi Laut Mati, tak boleh kita pergi tempat-tempat yang Allah dah tunjukkan kehancuran pada kaum dia. Kita pergi tu nak enjoy pula, nak berseronok-seronok pula. Tak. Allah suruh kita pergi fayanzuru kaifa kana aqibah. Kamu pergi tu nak tengok, oh ini dulu kaum Samud hebat, boleh bina, pahat bumi. Wa tanhituna minal jibal. Mereka boleh korek bumi, pahat gunung ganang, buat design macam-macam, buat meja, kerusi daripada batu. Hebat, mereka pahat guna kekuatan mereka. Tetapi alangkah malangnya, disebabkan kerana mereka itu tidak mau beriman, tidak mau pengisian rohani, tidak ada pengisian akal, ya, ilmu, hanya kekal dalam kejahilan dan nafsu. Akhirnya kehebatan mereka ini tak disanjung pun, hanya menjadi sebutan, dan ia hanyalah sekelilingnya kita tengok dah jadi padang jarak, padang terkukur. Padahal sebelum ini, di sekeliling itu lebih indah daripada apa yang kita tengok sekarang. Sebab itu saya ada baca satu kupasan daripada Syekh Yusuf Wabil ketika dia bahas tentang hadis-hadis akhir zaman, yang mana Allah jelaskan tanda-tanda akhir zaman. Padang-padang pasir ni kan akan jadi menghijau kan. Kalau kita baca hadis akhir zaman yang Nabi sebut, takkan berlaku hari kiamat melainkan kamu tengok di kawasan padang-padang pasir ni akan kembali menghijau, akan keluarnya mata air. Rupa-rupanya ulama' kata, yang kita duk tengok sekarang ni, padang pasir ni jadi hijau balik, keluar mata air. Dahulunya memang kawasan itu ada tumbuh-tumbuhan, adanya mata air. Tapi sebab penduduk di kawasan itu pernah berdusta dan ingkar pada Rasulnya, Allah turunkan laknat dan balanya, menyebabkan tanah tu hilang dia punya keberkatan dia. Hilang keberkatan dia sebagai pengajaran kepada manusia. Tapi sekarang ni Allah tumbuhkan balik pokok-pokok itu, Allah keluarkan balik mata air di kawasan itu, supaya manusia mengimbau balik pengajaran dalam Quran yang Allah Ta'ala kata. Sebab itu ada juga Syekh Sami Maghluth, ketika dia huraikan ayat Quran yang saya baca surah Dukhan tadi kan, Allah kata kepada kaum Samud, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'. Allah kata kaum Samud tu masa Allah hancurkan mereka, mereka tinggalkan tanam-tanam dan kebun-kebun yang cantik. Tapi kalau kita pergi ke tempat kaum Samud, mana kita nampak kebun? Mana kita nampak pokok-pokok? Ya? Padahal dahulu di kawasan tu penuh pokok cantik, macam-macam buah ada. Tapi sekarang kita nampak binaan saja. Kenapa? Allah nak tunjukkan bagaimana Allah menunjukkan laknat, azab Allah, murka Allah ke tempat itu, sehingga Allah menghancurkan benda-benda yang hidup. Yang hidup pun boleh menjadi mati kerana kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia atas kemurkaan Allah yang Allah turunkan di situ. So janganlah pengajaran, jangan kita jadikan apa yang kita dah bina ini atas dasar nafsawi, nafsu kita, kejahilan kita, kerakusan kita, sifat materialistik kita, bertuhankan kepada dunia semata-mata yang memandu kehidupan kita. Kita akan tengok, ya, negara maju, tetapi manusia yang menguruskannya tidak maju. Kita tengok Amerika, ya, negara besar dunia, negara maju, tapi kita tengok orang yang menguruskannya tidak maju. Bagaimana banyak darah yang telah dikorbankan oleh kerajaan mereka. Berapa banyak harta yang telah pun kehilangan, kerugian, dicuri
dirompak dengan orang yang menguruskan, yang ditipu, diperbodohkan dengan orang-orang mereka yang menguruskan itu. Ya, dan berapa banyak kes bunuh diri, dan berapa banyak kes abortion, pengguguran, lebih 200,000 setiap tahun. Berapa banyak kes seksual. Ini menunjukkan, ya, negara maju, tapi orang yang mengurusnya bila tidak maju, kehidupannya lebih seksa. Hidup di sana bila sesiapa yang memahaminya. Islam datang kepada kita keseimbangan. Ya, Islam kata dunia kita perlu. Allah kata dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari rebutlah apa yang Allah anugerahkan pada kamu daripada habuan akhirat, tapi jangan kamu lupa bahagian yang telah Allah berikan pada kamu daripada dunia. Ya, kita boleh membina pembangunan di sebuah bandar dan negeri, tapi biar dalam masa yang sama kita yang menguruskan pembangunan itu, kita uruskan dengan pembangunan sifat yang mahmudah, keimanan pada Allah, takwa kepada Allah, orang yang berpengetahuan, orang yang berakhlak baik. Barulah kita akan dapat merasai nikmat keamanan yang sebenarnya. Ya, nikmat keamanan yang sebenarnya. Ini yang kita perlu ambil beberapa pengajaran daripada ayat 109, dan terakhirnya Allah Ta'ala sebut waladarul akhiratu khairul lilladzina taqaw, iaitu ayat ini menunjukkan dan hari akhirat itu adalah lebih baik pada orang yang bertakwa. Maknanya kat sini ulama menafsirkan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman daripada hukuman-hukuman yang telah Allah timpakan kepada penduduk bandar yang ingkar itu, dengan Allah menjanjikan, bukan sekadar Allah selamatkan mereka di dunia ini daripada bala yang telah Allah timpakan kepada kaum yang telah dibinasakan tadi, sebaliknya Allah menjanjikan bagi mereka di hari akhirat dengan nikmat yang lebih baik. Yang dimaksudkan khairun, nikmat yang lebih baik yang disebutkan di sini iaitu nikmat yang telah Allah sediakan kepada mereka adalah daripada nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat syurga daripada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, menafsirkan nikmat apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka daripada bala yang telah Allah hukumkan kepada orang-orang yang ingkar. Ya, sebab Allah Taala selamatkan mereka daripada siksaan di hari akhirat. Kerana orang yang ingkar bukan sekadar mereka disiksa di dunia, di akhirat juga. Tapi orang beriman, Allah selamatkan mereka daripada hukuman bala yang menimpa orang kufur di dunia, dan juga Allah berikan pada mereka keselamatan daripada siksaan di hari akhirat, dengan Allah berikan gantian kepada mereka dengan syurga Allah, keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Taala sebutkan pada ayat 19 ni, apakah asbab yang menghindarkan seseorang itu daripada azab Allah, dan apakah asbab juga yang memperbolehkan seseorang itu mendapatkan nikmat yang khair, nikmat yang lebih baik, yakni keampunan, rahmat Allah dan juga syurga Allah Ta'ala di hari akhirat. Tengok ayat At-Taqaw. Syarat dia adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Okay, kita tengok misalan contoh dalam ayat Quran yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami telah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu daripada azab, dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim itu sebagai balasan peringatan kepada mereka. Maknanya orang yang terhindar daripada azab yang Allah timpakan, sebabnya adalah kerana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Taala juga menjelaskan kepada kita sebab seseorang tu terselamat daripada azab bukan takwa saja, tetapi adalah istighfar. Ini kita boleh rujuk di dalam surah Hud alaihi salam. Kalau kita tengok surah Hud pada ayat yang ketiga, yang mana Allah Ta'ala sebut, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma
Sehinggalah hujung ayat, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Nabi Hud kata pada kaum dia, beristighfarlah kamu kepada Allah. Sebab ketiga, nak terhindar daripada azab ini, thumma tubu ilai. Banyak bertaubat, segerakan bertaubat pada Allah. Bila kamu bertakwa, kamu istighfar dan bertaubat pada Allah, tidak mengulanginya, Allah menjanjikan kehidupan yang hasanah, kehidupan yang lebih baik. Dan Allah berikan yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Allah tambahkan nikmat atas nikmat. Tapi jika kamu ingkar, aku takut menimpa ke atas kalian itu akan siksaan pada hari yang besar. Ini siksaan yang menakutkan, ya. Banyak lagi lah ayat-ayat yang lain yang diperingatkan kepada kaum musyrikin, ya. Contoh, ya, itu yang tiga saya sebut, taqwa, istighfar, taubat. Yang keempat kita nak ambil, tengok surah Fussilat pada ayat yang ke-6. Sebab terhindar daripada azab Allah, perhatikan surah Fussilat ayat 6. Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah rasul manusia seperti mereka yang telah diwahyukan oleh Allah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang satu. Okey, fastaqimu ilaihi. Bila kamu kata Tuhan itu satu, beristiqamahlah kamu di atas tauhid itu dan minta ampunlah pada Allah. Maka kalau kamu tak berbuat demikian, wa wailul lil musyrikin, kamu akan mendapat kecelakaan. Ini azab daripada Allah Ta'ala. So sebab yang pertama tadi kita sebut, istighfar, taubat, taqwa. Dan yang keempat, istiqamah di atas keimanan dan ketaatan. Ya, kalau kita boleh istiqamah, jaga iman kita, mati dalam keadaan Islam, jauhi syirik, jauhi kesesatan akidah, dan kemudian kita boleh jaga ketaatan kita pada Allah, insya-Allah kita akan terhindar daripada bala di dunia dan juga daripada lebih-lebih lagi adalah azab di hari akhirat. Baik, itu antara pengajaran yang dapat kita kongsikan bersama pada pagi ini. Semoga ia memberi manfaat. Nampaknya kita tak sempat nak mengakhiri surah Yusuf. InsyaAllah pada minggu hadapan saya usahakan untuk kita selesaikan lagi baki 2 ayat dalam surah Yusuf ini, insyaAllah. Sekian saja dahulu. Saya mohon banyak kemaafan jika ada terkasar bahasa atau tersalah kata. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.